Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi di sini pada pagi ini dan kita masih diberikan kesihatan dan kesempatan masa untuk kita bersama-sama dalam kelas hadis mingguan secara online ini. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali kelas kita, iaitu kita akan melihat berkenaan dengan sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana yang dikatakan sebagai mencintai Nabi SAW itu. Kita lihat nota hadis mingguan yang ketiga ini. An Anasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Daripada Anas katanya, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ini lebih dikasihi olehnya daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Minggu yang lepas kita dah melihat berkenaan dengan perawi hadis ini, iaitu Anas bin Malik. Kemudian begitu juga berkenaan dengan kalimah yang disebutkan dalam hadis ini, yang mana kalimah-kalimah yang Nabi sebutkan itu merupakan kalimah-kalimah yang dipanggil jawami'ul kalim. Kalimah ataupun kata-kata yang pendek, yang ringkas, tetapi padat dan maknanya itu luas. Seperti dalam hadis ini, Nabi menyebutkan tentang bagaimanakah yang dikatakan sebagai mencintai Nabi itu. Yang mana cinta kepada Nabi ini, dia mesti melebihi daripada cinta seorang manusia itu kepada ibu bapanya, kepada anaknya dan kepada manusia yang lain. Yang mana Nabi sebutkan secara tak langsung dalam hadis ini berkenaan dengan tiga jenis cinta ataupun kasih sayang. Yang mana kalau kita lihat di sini, cinta ataupun mahabbah itu, yang pertama disebut sebagai mahabbah ijlal wa azamah, iaitu kasih sayang ataupun cinta yang timbul disebabkan kemuliaan, disebabkan kita nak memuliakan seseorang atau menghormati seorang, seperti kasihkan bapa, termasuklah sekali ibu dan juga bapa. Kasih yang timbul disebabkan kita hendak memuliakan atau menghormati mereka. Kemudian yang keduanya dipanggil mahabbah syafaqah wa rahmah, iaitu kasih sayang yang timbul disebabkan oleh sifat kasihan ataupun sifat empati kita kepada anak-anak yang kecil yang tak mampu untuk buat apa-apa, yang perlu bantuan orang yang lain. Jadi itu dipanggil mahabbah syafaqah wa rahmah, yang mana akan timbul dalam diri ibu dan juga bapa untuk kasihkan anak yang dilahirkan itu. Kemudian yang ketiganya mahabbah musyakalah wa istihsan, itu kasih atau cinta yang timbul disebabkan adanya persamaan di antara seorang itu dengan seorang yang lain, seperti kasihkan
saudaranya yang Muslim, kasihkan jiran-jiran ke, ataupun kasihkan teman di pejabat ke, kasihkan sahabat, disebabkan adanya persamaan di antara seorang itu dengan seorang yang lain. Dan Nabi ajarkan dalam hadis ini, kasih kepada Nabi SAW itu mestilah melebihi daripada ketiga-tiga jenis kasih ini. Dan kasih kepada Nabi ini dia tak timbul secara tabi'i, sebagaimana kasih kepada manusia yang lain. Seperti kasih kepada ibu bapa, kasih kepada anak, dan juga kasih kepada jiran dan sebagainya ni, dia merupakan suatu perasaan kasih yang timbul secara tabi'i, yang mana ada pada setiap manusia. Tak kiralah sama ada dia seorang yang beriman ataupun seorang yang kafir ataupun yang musyrik. Tetapi kasih kepada Nabi SAW ini, dia perlu kepada ilmu dan juga kefahaman. Barulah akan timbulnya kasih kepada Rasul SAW itu. Jadi orang yang tidak mengenali Nabi, tak kenal Nabi, dia tak akan kasihkan Nabi SAW. Walaupun orang tu baik macam mana sekalipun, jadi kita lihat ramai golongan yang musyrik, yang kafir, mereka baik dengan manusia, kasih sama manusia, mengasihi ibu bapanya, mengasihi anak-anaknya, dan mengasihi juga sahabat-sahabatnya, tetapi tidak mengasihi Nabi SAW disebabkan tidak mengenali Nabi itu. Disebab itu kasih kepada Nabi SAW, ia perlu kepada ilmu dan juga kefahaman, barulah akan timbul kasih tersebut. Dia bukanlah suatu kasih ataupun cinta yang tabi'i, yang ada pada semua manusia. Ia disebut sebagai mahabbah ikhtiyariyah. Mahabbah ikhtiyariyah, perasaan cinta yang terhasil daripada ilmu dan kefahaman, ketaatan dan ketakwaan. Ia bukan cinta tabi'i yang sedia wujud dalam diri setiap orang. Baik, kemudian kita dah melihat berkenaan dengan dorongan ke arah mahabbatur Rasul, ataupun sebab-sebab yang mendorong seorang itu untuk kasih kepada Rasul SAW. Yang pertama adalah kerana menginginkan syurga. Orang yang nak masuk ke dalam syurga, dia mesti akan mengasihi Rasul SAW. Tapi kalau orang yang tak percaya kepada syurga ataupun neraka itu, bagaimana nak timbul perasaan kasih ataupun cinta kepada baginda? Kemudian yang keduanya, kasih kepada Rasulullah SAW itu merupakan suatu bukti bahawa kita kasih kepada Allah. Allah kaitkan dalam Quran, dalam beberapa ayat, bila Allah sebut ketaatan kepada Allah, diikuti dengan ketaatan kepada Rasul. Kemudian ayat yang menyebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu kasihkan Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah akan mengasihi kamu. Dia itu menunjukkan bahawasanya kasih kepada Rasulullah SAW itu merupakan suatu bukti bahawasanya seorang itu dia mengasihi Allah. Baik, kemudian yang ketiga. Minggu lepas kita berhenti sampai kepada poin yang kedua ni. Poin yang kedua. Di pagi ni insya-Allah kita akan sambung sebab ataupun dorongan yang menyebabkan seorang itu mengasihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, pembawa rahmat ke seluruh alam. Baginda adalah pembawa rahmat ke seluruh alam dengan membawa agama yang lurus, al-hanifiyah, lagi lapang, as-samhah, dan mengajak manusia kepada apa yang mudah dan tidak menyusahkan. Daripada Anas bin Malik,
Katanya, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahkan dan jangan kamu susah-susahkan. Gembirakan dan jangan sampai orang lari. Baik, kita lihat dalam surah 21 ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak lain kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan supaya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Allah nyatakan di sini, Allah mengutuskan Nabi SAW itu untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Allah tidak menyebutkan rahmat hanya kepada orang-orang yang Muslim ataupun orang-orang yang mukmin saja, tetapi pengutusan Rasul itu ia menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kerana ia akan membawa kebaikan bukan sekadar untuk Muslim ataupun mukmin, tetapi juga kepada kesemua manusia, bahkan haiwan pun akan mendapat kebaikan daripada pengutusan Nabi SAW itu. Seluruh alam akan mendapat rahmat. Ini sama seperti yang Allah menyebutkan, Allah sebutkan dalam surah 2 ayat 185. Begitu juga pengutusan Rasul kepada alam ini menjadi rahmat buat seluruh alam. Begitu juga penurunan Al-Quran yang Allah turunkan itu bukan hanya khusus untuk Muslim atau mukmin saja, tapi Allah nyatakan ia merupakan petunjuk bagi semua manusia. Dalam surah 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya permulaan Al-Quran itu hudan linnas. Ia menjadi petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalamnya terdapat keterangan-keterangan daripada petunjuk itu dan pembeza antara kebenaran dan juga kebatilan. Jadi Allah sebut di sini, Quran diturunkan untuk ia menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ia menjadi hidayah. Ini hidayah ini disebut sebagai hidayah bayan. Hidayah keterangan, yang itu untuk semua manusia. Tetapi bila sampai kepada manusia, ada manusia yang menerimanya dan ia menjadi seorang yang Muslim, yang mukmin beriman kepada Allah. Dan ada sebahagian yang lain, bila sampai kepada mereka, mereka menolaknya, mereka menjadi golongan yang mendustakan kitab yang Allah turunkan itu. Begitu juga mereka mendustakan Rasul yang Allah utuskan. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, Allah juga menyebutkan tentang kewajipan untuk berpuasa. Yang mana Allah wajibkan puasa itu bukanlah untuk menyusahkan manusia. Tapi banyak kelebihan yang ada pada ibadah puasa itu. Dan yang paling penting adalah untuk memupuk sifat taqwa dalam diri manusia. Dan Allah sebut di tengah-tengah ayat ini,
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kesenangan buat kamu dan dia tidak menghendaki kesukaran, kesulitan buat kamu. Sebab itu Nabi Allah utuskan untuk membawa Islam, sebuah agama yang lurus dan sebuah agama yang mudah untuk semua manusia. Jika mereka benar-benar mengikutnya, nescaya hidup mereka akan menjadi mudah di dunia ini, apatah lagi di hari akhirat nanti. Dalam surah 4 ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah diciptakan, dijadikan manusia itu penuh dengan kelemahan. Jadi manusia yang lemah ini, mereka tak boleh untuk hidup tanpa panduan daripada Allah. Tanpa panduan daripada Allah, hidup manusia ini akan menjadi binasa. Akan berlakunya banyak kerosakan. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutuskan para rasul untuk menyampaikan, mengajarkan kepada mereka bagaimanakah cara untuk hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya, yang mana dunia ini ia menjadi suatu tempat persinggahan bagi manusia. Jadi kitab dan juga Nabi atau Rasul diutuskan untuk mengajarkan manusia bagaimana untuk hidup di dunia ini, untuk memakmurkannya dan kemudian mengingatkan mereka tentang adanya hari akhirat. Di segala usaha di atas dunia ini juga perlu difikirkan tentang manfaat yang akan diperolehinya dari akhirat nanti. Jadi manusia itu Allah sebut di sini penuh dengan kelemahan. Jadi sebab itu Allah menginginkan untuk meringankan beban tersebut daripada mereka. Begitu juga dalam satu lagi ayat Allah sebut dalam surah dua ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan ke atas kamu peperangan itu, sedangkan ia merupakan perkara yang kamu benci. Jadi turunnya ayat ini untuk membenarkan, bahkan mewajibkan orang-orang yang beriman untuk menentang golongan yang kafir, golongan yang musyrik itu. Yang mana ketika di Mekah, 13 tahun ketika di Mekah itu, banyak ayat-ayat yang menyuruh supaya kaum muslimin bersabar, menahan segala cacian ataupun siksaan yang diberikan oleh kaum Quraisy itu. Tetapi apabila Nabi telah berhijrah ke Madinah, turun ayat-ayat berkaitan dengan jihad dan juga peperangan. Yang mana bila turunnya ayat ini, Allah mewajibkan ke atas Nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk berperang, menentang golongan yang kafir, yang musyrik itu. Dan bila turun ayat itu, sebahagian daripada kalangan kaum muslimin, mereka berasa berat hati, mereka tak suka dengan perkara tersebut. Jadi Allah jelaskan di sini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan ia baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu sukakan sesuatu sedangkan ia buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah itu dia mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Allah mewajibkan Nabi dan para sahabat untuk berperang menentang golongan musyrik dan juga kafir itu, dan disebabkan itulah Islam boleh sampai kepada kita pada hari ini. Jadi Allah yang lebih tahu tentang apakah manfaat kebaikan dalam suatu perkara yang dia perintahkan kepada kita. Walaupun mungkin kita rasa perkara itu suatu benda yang berat untuk kita lakukan. Kemudian dalam surah 7 ayat 157, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي, orang-orang yang mereka mengikut Rasul, iaitu Nabi yang ummi, allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka mendapati namanya tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi itu dia menyuruh mereka untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf, mentauhidkan Allah, dan kemudian ibadah-ibadah yang lain. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka daripada kemungkaran, iaitu mensyirikkan Allah dan dosa-dosa yang lain. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dia menghalalkan bagi kamu akan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan ke atas kamu perkara-perkara yang buruk. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal, dan untuk dia menghilangkan daripada kamu segala bebanan dan belenggu-belenggu yang allati kanat alaihim, yang ada ke atas kamu sebelum itu. Jadi Allah nyatakan di sini, Allah utuskan Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir, bawa kitab Al-Quran, antaranya untuk yada'u anhum israhum wal aghlal, untuk membebaskan mereka daripada belenggu dan juga kesusahan bebanan yang ada pada diri mereka, iaitu pada diri kaum Ahlul Kitab. Kerana kalau kita bandingkan syariat kaum Ahlul Kitab dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu, Islam itu lebih mudah. Jadi syariat yang dibawa Nabi ini lebih mudah lagi daripada apa yang dibawa oleh Nabi dan juga Rasul yang terdahulu. Seperti kalau kita lihat macam kisah Nabi Musa alaihissalam. Apabila kaum baginda mensyirikkan Allah dengan menyembah patung anak lembu itu, jadi Allah menyatakan syarat untuk mereka bertaubat, bukan sekadar mereka hanya berdoa saja kepada Allah, tetapi mereka terpaksa untuk membunuh diri mereka, membunuh diri sendiri ataupun membunuh orang yang lain. Barulah Allah akan menerima taubat mereka. Begitu juga kalau kita lihat dari segi makanan. Jadi ada makanan-makanan yang diharamkan bagi kaum Bani Israel daripada mereka memakannya. Tetapi bila Nabi SAW datang, segala syariat-syariat yang susah itu digantikan dengan Islam yang lebih mudah. Sebab itu Allah sebut di sini, Rasul itu membebaskan daripada mereka bebanan dan juga belenggu-belenggu yang ada di atas mereka sebelum itu. Fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Maka orang-orang yang beriman dan yang memuliakan baginda dan yang menolong baginda dan yang mengikut cahaya yang datang bersama-sama dengan baginda itu, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan. Di kaum Ahlul Kitab dulu sebelum Nabi diutuskan, jadi mereka sebahagian di kalangan mereka ada yang dikira sebagai golongan yang beriman, mukminun. Tetapi apabila Nabi diutuskan, mereka wajib untuk mengikut Nabi dan juga untuk mengikut Al-Quran, barulah mereka akan dikira sebagai orang-orang yang beriman yang akan mendapat kejayaan daripada Allah. Baik, kita kembali kepada nota tadi. Sebab itu baginda diutuskan untuk membawa agama Islam yang lurus, lagi lapang, yang mudah dan tidak menyusahkan. Baginda membawa agama yang lengkap, meliputi semua sudut kehidupan untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Baginda berjaya menyatukan dua puak yang bersengketa, iaitu Aus dan Khazraj. Lalu kedua-dua kaum itu menjadi umat yang bersaudara. Jadi kita maklum bahawasanya sejarah bangsa Arab sebelum Nabi diutuskan, jadi mereka ni hidup berpuak-puak, berkabilah-kabilah yang mana selalu terjadi peperangan di antara mereka ni. Walaupun mungkin disebabkan perkara yang kecil, dan mereka pasti akan mempertahankan orang daripada kabilah mereka walaupun orang tersebut yang bersalah ataupun yang melakukan kesalahan. Jadi Nabi diutuskan, kemudian disebabkan Islam yang dibawa Nabi itu, jadi puak-puak yang berbalah ini mereka boleh untuk hidup bersama dan menjadi umat yang bersaudara. Jadi Allah sebut dalam surah 3 ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, itu Islam ataupun Al-Quran itu, jami'an kesemuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kamu semua nikmat daripada Allah ke atas kamu. Iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Dulu kamu semua saling bermusuh-musuhan, lalu dia menyatukan di antara hati-hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kamu semua disebabkan nikmat daripadanya, kamu semua menjadi bersaudara. Nikmat yang disebutkan dalam ayat ini merujuk kepada Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW yang membawa Islam itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kamu berada di tepi jurang neraka, fa anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian itulah Allah dia menerangkan bagi kamu ayat-ayatnya supaya kamu semua mendapat petunjuk. Baik, jadi di sini Allah terangkan dulu
bangsa Arab, mereka saling bermusuh-musuhan, tapi kemudian datangnya Quran membawa Islam, mereka semua memeluk Islam dan menjadi umat yang bersaudara. Dan kemudian Islam berkembang dan bangsa-bangsa lain masuk Islam dan kesemuanya menjadi bersaudara walaupun berlainan bangsa, walaupun berlainan bahasa, tapi semua Muslim, semua mukmin itu adalah bersaudara. Kembali kepada nota tadi. Seterusnya, poin yang keempat. Tokoh agung yang menjadi teladan. Rasul SAW adalah tokoh yang memiliki akhlak yang agung dan menjadi teladan ikutan. Allah mengiktiraf akhlak yang ada pada Nabi SAW itu. Allah menyebutkan dalam surah 68 ayat yang keempat. Tengok daripada ayat yang kedua tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat daripada Tuhan engkau adalah seorang yang gila. Sebagaimana dituduh oleh kaum baginda sendiri, kaum Quraisy, bahawa baginda seorang yang gila disebabkan mendakwa perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang dipegang oleh masyarakat pada waktu itu. Tapi Allah nyatakan di sini, itu suatu nikmat. Apa yang Allah berikan kepada Nabi SAW itu suatu nikmat yang besar. Itu wahyu daripada Allah, Al-Quran itu. Jadi mana mungkin nikmat yang besar itu menyebabkan Nabi ini seorang yang gila. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya bagi engkau benar-benar pahala yang tak akan putus-putus. Dan disebabkan nikmat yang besar itu juga, itu nikmat Al-Quran itu, Nabi akan mendapat ganjaran yang tak akan putus-putus. Kerana Quran yang diturunkan itu, baginda sampaikan kepada para sahabat, dan kemudian para sahabat pula belajar dan menyampaikannya kepada orang-orang yang lain, dan perkara tersebut berterusan akan berlaku sampailah hari kiamat nanti. Di setiap orang yang membaca Al-Quran, yang memeluk Islam, kesemuanya itu akan dapat memberikan pahala kepada baginda SAW. Pahala yang baginda akan dapat takkan putus-putus daripada dulu sampailah berlakunya kiamat nanti. Sebab tu Nabi ajarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang boleh berikan manfaat kepada kita walaupun selepas kematian kita secara berterusan. Dia amalan-amalan yang kita lakukan ada sebahagiannya pahalanya akan terhenti dengan kematian kita. Seperti solat kita, puasa kita, haji kita ataupun umrah kita. Jadi ini antara ibadah-ibadah yang bila kita mati akan terhenti pahala tersebut. Tetapi ada lagi perkara-perkara yang lain yang juga merupakan suatu ibadah yang mana bila kita mati dia akan sentiasa berterusan pahalanya itu sampai kepada kita. Sebab itu Nabi sebutkan dalam sebuah hadis berkenaan dengan sedekah jariah, kemudian ilmu yang memberikan manfaat, dan kemudian anak yang soleh yang akan mendoakan. Jadi ini antara perkara yang akan berterusan sampai pahalanya kepada diri seorang itu. Jadi sebab itu di samping kita melakukan ibadah-ibadah seperti solat, puasa yang lebih bersifat peribadi itu, kita juga kena ambil berat tentang perkara-perkara tentang ibadah-ibadah yang mana ia akan dapat berikan manfaat yang berterusan kepada diri kita. Dan ibadah-ibadah ini dia bersifat memberikan manfaat kepada orang yang lain. Jadi sedekah, ilmu, ini berikan manfaat kepada orang yang lain. Begitu juga anak yang soleh, jadi mereka pula buat kebaikan kepada orang yang lain, jadi akan dapat pahala kepada ibu dan
Berapa itu? Jadi itu Allah sebut di sini, pahala yang Nabi akan dapat takkan putus-putus disebabkan nikmat yang besar, iaitu Al-Quran itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi akhlak Nabi itu datang daripada Al-Quran. Jadi apa yang Allah perintahkan dalam Quran itu, itulah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kemudian dalam satu lagi ayat dalam surah 33 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pasti bagi kamu pada diri Rasulullah itu suatu contoh ikutan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Kepada siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah dan balasan pada hari akhirat nanti. Wa zakarallaha katsira. Dan dia sangat-sangat ingat kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Allah sebut di sini orang-orang yang mengharapkan keridaan Allah, mengharapkan untuk bertemu dengan Allah dan mengharapkan ganjaran pada hari akhirat nanti. Orang-orang yang banyak ingat kepada Allah, dia akan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan dalam kehidupannya. Sebab itu kita kata tadi, cinta kepada Rasul itu dia bukan satu cinta yang tabi'i, dia timbul disebabkan ilmu dan kefahaman, ketaatan dan juga ketakwaan. Jadi orang-orang yang nak mengikut Nabi inilah orang-orang yang dia mengharapkan keridaan daripada Allah dan ganjaran pada hari akhirat nanti. Kalau orang-orang yang cintakan dunia, dia tak kisahlah apa yang Nabi perintahkan, apa yang sunnah Nabi, dia tak nak buat. Tapi dia nak buat mungkin mengikut apa yang hawa nafsu dia suka, apa yang mungkin dia warisi daripada adat resam yang terdahulu daripada nenek moyangnya, walaupun mungkin bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu. Kerana orang-orang yang akan menjadikan Nabi sebagai contoh ikutan ini adalah orang-orang yang mengharapkan keridaan Allah dan ganjaran pada hari akhirat. Kembali kepada nota tadi. Kepribadian baginda adalah contoh unggul yang merupakan terjemahan praktis kepada keseluruhan petunjuk Al-Quran. Daripada Abu Hurairah katanya, Nabi SAW bersabda, Innama bu'istu li'utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku ini dibangkitkan tidak lain daripada menyempurnakan akhlak yang baik. Amru bin Al-As pernah berkata, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi aini min wa ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u ainayya min walau mutu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah.
tiada seorang pun yang lebih aku kasihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada seorang pun yang lebih agung pada pandanganku daripada baginda. Aku tidak mampu menumpukan pandangan mataku terhadap baginda kerana terlalu mengagungkannya. Seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi baginda, pasti aku tidak akan mampu kerana aku tidak dapat menumpukan pandangan mataku kerana kehebatannya. Andai kata aku mati dalam keadaan sedemikian, aku berharap aku termasuk di kalangan ahli syurga. Kepribadian baginda menjadi ikutan para sahabat. Daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah, katanya, aku bertanya bapaku, kenapa ia berdoa dengan doa ini 3 kali sewaktu pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak diperhambakan diri melainkan Engkau. Jadi ketika ditanya oleh Abdul Rahman, iaitu anaknya, Abu Bakrah, itu bapa kepada Abdul Rahman ini, menjawab, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhibbu an astanna bi sunnatih. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Aku suka hendak mengikut sunnah baginda. Jadi kita dapat lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan antara caranya adalah dengan mengikuti apa yang baginda lakukan. Sama ada dari segi perbuatan baginda, dari segi doa-doa ataupun zikir yang diucapkan baginda. Dan kesemuanya mereka nak mengikutinya. Bahkan sebahagian sahabat, perkara-perkara yang bukanlah ibadah pun mereka juga nak mengikut apa yang dibuat oleh Nabi. Seperti Ibnu Umar yang terkenal sebagai seorang sahabat yang bersungguh-sungguh nak mengikut setiap yang baginda lakukan. Sampai kan apabila baginda berteduh di bawah sepohon pokok pun, jadi Ibnu Umar akan juga berteduh di pohon yang sama dengan apa yang baginda laku, tempat yang baginda berteduh itu. Walaupun perkara tersebut taklah diperintahkan baginda, tetapi ini menunjukkan bahawasanya Ibnu Umar ini seorang yang sangat-sangat cintakan Nabi dan nak mengikut setiap yang baginda lakukan. Kalau yang tak diperintahkan pun bersungguh-sungguh Ibnu Umar nak ikut, apatah lagi yang diperintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu antara cara untuk kita ni menunjukkan kasih kepada Nabi ini adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnah baginda. Membaca doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan baginda. Bukan hanya kita cinta semata-mata dengan menyambut kelahiran baginda saja. Tetapi lebih penting lagi adalah dengan melaksanakan segala yang baginda perintahkan dan apa yang baginda ucapkan, jadi kita bersungguh-sungguh nak mengikutinya. Baik, seterusnya bukti kasihkan Rasul. Antara bukti kasihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, menghiasi diri dengan akhlak baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Seperti yang kita baca tadi, Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Daripada Sa'ad bin Hisham bin Amir, katanya, aku menemui Aisyah. Lalu aku bertanya,
Ya ummal mu'minin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul mu'minin, beritahulah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak baginda ialah Al-Quran. Dia bukti mahabbatur Rasul ialah perhatian yang berat kepada Al-Quran dengan tujuan menjadikannya petunjuk dalam kehidupan. Dan ini apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka ini bersungguh-sungguh untuk mempelajari Quran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang-orang yang lain, dan dengan cara itulah Islam sampai kepada kita pada hari ini. Itu merupakan tanda cinta mereka kepada Nabi. Jadi begitu juga kita yang mendakwa kita ni cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga mesti berikan perhatian yang berat kepada Al-Quran. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, sama ada untuk membacanya ataupun lebih penting lagi daripada itu, untuk memahami setiap setiap ayat-ayat Allah yang ada dalam Quran ini. Kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat baginda. Jadi kalaulah ada Muslim yang mengaku cintakan Nabi tetapi tak nak untuk mempelajari kitabullah, dia adakah cinta tersebut benar? Dia tak lebih hanya sekadar dakwaan semata-mata yang tak ada buktinya. Jadi itu yang pertama, bukti kasihkan Rasul ialah dengan menghiasi diri dengan akhlak Nabi, yang mana akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi caranya adalah dengan kita mempelajari Al-Quran itu. Itulah bukti kita ni cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang kedua, mengucapkan selawat dan salam. Setiap Muslim hendaklah merasa rindu hendak bertemu Nabi. Daripada Abu Hurairah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Di antara orang yang bersangatan kasih kepadaku ialah manusia yang datang sesudahku. Setiap orang daripada mereka suka hendak bertemu aku dengan membawa keluarga dan hartanya. Bukti kasih dan rindu ialah ia mengucap selawat dan salam ke atas Nabi. Allah menyebutkan dalam surah 33 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan berikanlah salam ke atasnya dengan salam penghormatan yang sebenar-benarnya. Jadi selawat dan juga salam ini merupakan suatu perintah daripada Allah kepada orang-orang yang beriman, kerana ia merupakan suatu tanda yang kita ni cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita cintakan Nabi, maka tentulah Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Daripada Abu Hurairah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidah
kutiba lahu biha asyru hasanat. Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, dituliskan baginya 10 kebaikan. Kemudian seterusnya, orang yang tidak berselawat apabila disebut nama baginda adalah bakhil. Daripada Ali katanya, Nabi SAW bersabda, Al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil itu ialah orang yang apabila disebut namaku di sisinya, ia tidak berselawat kepadaku. Jadi orang yang bakhil adalah orang yang bila dia mendengar nama Nabi disebut, dia tak nak untuk mengucapkan selawat ke atas baginda. Sedangkan selawat tersebut, seperti yang Nabi sebut tadi, siapa yang berselawat ke atasku sekali, dituliskan baginya 10 kebaikan. Di setiap selawat yang kita ucapkan untuk Nabi SAW itu, kebaikannya akan berbalik kepada diri kita. Allah akan memberikan kebaikan dan rahmat kepada diri kita setiap kali kita berselawat ke atas Nabi SAW. Selawat yang paling baik adalah apa yang baginda ajarkan kepada kita semua, seperti yang kita sebutkan dalam solat kita tu. Namun begitu, lafaz selawat yang bid'ah hendaklah ditinggalkan. Okay. Baik, jadi untuk pagi ini kita berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung poin yang ketiga, iaitu kasihkan keluarga Nabi dan sahabat baginda ini dalam kelas yang akan datang insyaAllah. Jadi pagi ini tadi kita sambung berkenaan dengan sebab ataupun dorongan yang menyebabkan timbulnya cinta kepada Nabi itu. Itu poin yang ketiga, disebabkan Nabi adalah pembawa rahmat ke seluruh alam. Kemudian poin yang keempat, baginda adalah tokoh agung yang menjadi teladan kepada orang-orang yang beriman. Dan kita juga melihat tadi berkenaan dengan bukti kasihkan Rasul SAW. Yang pertama adalah dengan menghiasi diri dengan akhlak Nabi SAW, iaitu Al-Quran itu. Sebab itulah wajib kepada setiap Muslim untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang keduanya adalah dengan mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Baik, jadi insyaAllah sekarang itu dulu untuk pagi ini. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Yang disebut tadi lafaz selawat bid'ah perlu di apa ni, macam mana example dia? Takut kita tak tahu, kita terbaca ke? Okey. Dia dalam kita berselawat ni, dia macam-macam orang selawat kan. Selawat dengan syifa, tafrijiyah dan sebagainya. Dan timbul berbagai-bagai dakwaan yang inilah selawat yang paling baik. Inilah selawat yang banyak fadilatnya, yang banyak manfaatnya. Tapi dalam kita nak berselawat tu, kita kena kaji dulu sama ada lafaz selawat tersebut daripada mana datangnya. Adakah daripada hadis-hadis Nabi SAW ataupun selawat yang tak tahu daripada mana datang. Kerana kadang-kadang selawat-selawat yang sebegini yang tak datang daripada hadis-hadis Nabi ni, ada yang baik, tapi ada juga yang ditambah-tambah dengan lafaz-lafaz yang boleh membawa kepada syirik pun ada. Apabila sampai kepada tahap mendewa-dewakan Nabi SAW itu. Jadi dalam nak berselawat, lafaz yang paling mudah kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun kalau yang panjang seperti yang baginda ajarkan dalam solat tu. Jadi kalau kita nak cerita selawat mana yang paling baik,
Selawat mana yang baik, yang paling banyak fadilat? Tentulah selawat yang baginda sendiri ajarkan kepada kita, yang kita amalkan dalam solat kita tu. Jadi kalau kita berpada dengan yang betul-betul kita tahu sumbernya itu lebih baik daripada kita amalkan selawat-selawat yang tak tahu daripada mana sumbernya itu. Dan kemudian satu lagi, dalam nak berselawat ni, kita kadang-kadang kita tengok kepada fadilat dia tu. Tengok kepada fadilat tu. Sedangkan fadilat ni, dia suatu benda yang gaib. Suatu benda yang gaib, yang mana hanya Allah yang tahu. Dan hanya Nabi, apabila Allah bagi tahu kepada Nabi, Nabi tahu dan Nabi sampaikan kepada kita. Jadi dalam kita nak berselawat ni, kita jangan hanya melihat pada fadilat-fadilat saja. Kerana kebanyakan fadilat-fadilat tersebut tak tahu daripada mana sumbernya. Jadi kita berpada dengan selawat yang benar-benar datang daripada hadis-hadis Nabi, itu lebih baik. Yang paling mudah dalam solat itu kita pun dah hafal. Kita dah hafal yang itu, jadi kita amalkan yang itu. Selawat Ibrahimiyah itu yang paling baik. Selawat yang lain ni macam-macam orang lah. Ada yang kata ini amalan ulama ini amalan wali ini. Itu semua dakwaan-dakwaan lah yang boleh didakwa. Tetapi kebenarannya itu kita pun tak tahu. Tapi cukup sekadar kita berpada dengan yang betul-betul jelas datang daripada Nabi. Itu lebih baiklah. Ustaz nak tanya. Ya. Ustaz, betul selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir tu atau tahiyat awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu dibaca dalam solat sejak masa Nabi sendiri selawat atas dirinya ke dalam solat? Ya. Sejak zaman Nabi lah. Nabi yang ajarkan kepada para sahabat. Kemudian ada satu dalam tahiyat tu kan, tahiyatul mubarakatuh, kemudian kita selawat ke atas Nabi secara direct, betul ke Ustaz? Yang tu selepas tahiyat tu salam tu, assalamualaikum alaika, ayuhan nabiyyu. Maknanya dia tiba terus kepada Nabi ya, seolah-olah macam kita berada di Raudah tu, macam tu. Kita selawat menghadap makamnya. Kita boleh ertikan begitu ke Ustaz? Wallahu alam. Sebab alaika kan, ke atas kamu. Beza dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu melalui Allah. Okay, dalam selepas selawat kan disebutkan salam ke atas Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahteraan ke atas engkau wahai Nabi. Jadi itu lafaz yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi sama ada, tak kisahlah daripada di mana kita berada sekalipun, di Raubah ke ataupun di rumah kita dalam ketika kita solat ke. Jadi tak perlulah sampai kita bayangkan Nabi di depan kita. Cuma kita membaca selawat ataupun salam tu disebabkan ini yang Nabi ajarkan kepada para sahabat baginda. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada juga sebahagian sahabat selepas Nabi wafat, mereka menyebutkan assalamu ala nabi. Jadi ini dua-dua kita boleh sebutkan. Jadi cuma kata kita nak bayangkan Nabi ada di hadapan kita tu tak perlulah sampai macam tu sekali. Kita menyebutkan atas dasar ini yang Nabi ajarkan kepada para sahabat baginda. Jadi kita ikut sebab ibadahnya dia bersifat tauqifi, dia mesti mengikut apa yang Nabi ajarkan. Dia berbeza dengan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia ni dia yang Nabi tak suruh kita boleh buat. Tapi dalam ibadah ni dia mesti benda yang Nabi suruh baru kita boleh buat. Yang Nabi ajar baru kita boleh buat. Itu dalam ibadah. Terima kasih Ustaz. Okay. Ustaz, kataan salawat ni
Face dia sama dengan solat. Salat, daripada kalimah Doa. salat yang asalnya maknanya doa. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan kepada Nabi, kedudukan yang tinggi kepada Nabi. Sebab tu kita kata sallallahu alaihi wasallam. Allah melimpahkan kebaikan. Selawat daripada Allah tu kepada Nabi itu berupa pengampunan, kedudukan yang tinggi, pujian di sisinya. Itu doa kita lah, doa kita kepada Allah. Allah berikan kebaikan kepada Nabi dan juga kepada kita lah. Jadi daripada kalimah yang sama, daripada solat. Bahkan selawat tu dia jamak daripada solat lah. Kalau mufrad ataupun satu dia panggil solat. Cuma kita bila dah dimelayukan ni, kita bezakan solat tu solat, yang selawat ni kita kata selawat. Sedangkan dalam bahasa Arab dua-dua ni disebut sebagai solat. Selawat tu dia punya jamak, plural dah. Baik, insyaAllah seperti itu dulu untuk pagi ini. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada pelajaran kita pada pagi ini berkenaan dengan dorongan cintakan Rasul, ataupun sebab-sebab seorang itu cintakan Rasul. Kemudian yang keduanya berkenaan dengan cara untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Jazakallah. Iya.